Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada anak-anak murid yang Ustaz kasih sekalian. Pada petang ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita, iaitu peranan masjid di dalam pembentukan negara Islam. Okey ya. Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusiawi dari segi aspek akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalah, siasah, aktiviti umat dan pentadbiran negara. Okey. Yang pertama ialah apa? Pusat ibadah. Yang kedua, pusat kemasyarakatan. Yang ketiga, pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Yang keempat, pusat ekonomi. Yang kelima, pusat politik. Dan yang keenam, pusat seni. Jadi seperti yang kita tahu, zaman Nabi, masjid bukan sahaja untuk apa, untuk menunaikan ibadah, tetapi bermacam-macam aktiviti yang boleh dilakukan selain daripada kita menunaikan solat berjemaah. Pusat apa? Kemasyarakatan. Kemasyarakatan, buat aktiviti gotong royong. Pusat apa? Pendidikan, belajar. Belajar apa? Belajar tajwid, belajar Quran. Di masjid tu ialah contoh. Pusat ekonomi ni macam mana pula? Pusat ekonomi ni contohnya apa? Berniaga, buka kedai. Boleh di masjid, tak ada masalah. Macam-macamnya. Pusat politik, bermesyuarat, dan pusat seni. Okey ya. Okey, kita pergi kepada pusat pentadbiran. Kuasa pemerintah dan pemimpin yang sebenar adalah Allah. Manusia dilantik Allah menjadi khalifah di alam ini. Dalam Islam, untuk menjadi pemimpin yang baik mestilah berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Yang pertama, melakukan sesuatu dengan adil. Yang kedua, mendapat keredaan daripada Allah. Yang ketiga, menegakkan yang ma'ruf. Yang keempat, mencegah yang mungkar. Yang kelima, tunduk kepada perintah Allah. Okey. Seterusnya, peranan Rasulullah sebagai pemimpin umat. Rasulullah merupakan orang yang pertama menegakkan negara Islam. Okey. Pertama, menjadi pemimpin negara. Yang kedua, Rasulullah juga menjadi pemimpin kepada masyarakat. Yang ketiga, Rasulullah juga menjadi pemimpin di dalam solat. Dan yang keempat, menjadi panglima tentera di dalam peperangan. Soalan yang selalu masuk UPKK, siapakah ketua tentera dalam peperangan Islam? Jawapannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kota Madinah menjadi pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang terkenal di tanah Arab. Maknanya, selepas saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, kota Madinah ni menjadi tumpuan dan menjadi pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang terkenal di zaman Arab dahulu. Okey ya. Perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah ialah seorang pemimpin di kalangan para sahabat dan juga orang-orang Islam di waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang pertama, apakah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin? Yang pertama, membina masjid. Yang kedua, mengukuhkan persaudaraan. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Peristiwa apa ni? Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Peristiwa hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Apabila sampai sahaja di kota Madinah, Nabi Muhammad telah mempersaudarakan kaum Muhajirin, iaitu orang yang datang daripada Mekah, dan kaum Ansar, penduduk tetap di mana? Di kota Madinah. Yang keempat, membuat perjanjian dengan orang bukan Islam. Yang kelima, membentuk dasar negara, membuat dasar negara. Yang keenam, menetapkan sistem kemasyarakatan. Yang ketujuh, menubuhkan sektor pemerintahan. Yang ke-8, menubuhkan institusi
percukaian, menumbuhkan institusi percukaian. Maaf ya, ejaan tak berapa betul sikit tu. Institusi percukaian, buat cukai ya. Okey. Yang ke-9, mengembangkan Islam. Yang ke-10, menunjukkan contoh yang baik. Okey. Dari segi pendidikan, pendidikan Islam bermula sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Rasulullah terus menyeru dan membimbing masyarakat supaya meninggalkan perbuatan keji yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di sinilah bermulanya pendidikan Islam terhadap orang-orang Arab di Mekah. Okey, tengok kat mana pendidikan di zaman Rasulullah ni. Yang pertama di rumah Rasulullah itu sendiri. Yang kedua, memang famous ni, dakwah secara rahsia di Darul Al-Arqam. Pendidikan masa tu, masa awal-awal Nabi menerima Islam dan para sahabat telah pergi ke Darul Arqam untuk belajar tentang Islam. Dan ketiga, apabila dakwah secara terbuka, apabila orang dah boleh menerima Islam, dah dakwah secara terbuka, pendidikan ni dimulakan di mana? Di masjid. Dulu-dulu pun memang pengajian kitab-kitab semua di masjid. Okey. Yang keempat As-Safafah. Okey, seterusnya. Yang kelima Al-Kutub. Yang penting kamu kena ingat sistem pendidikan di mana. Biasa soalan yang PKK tanya di mana? Di rumah Rasulullah, di Darul Arqam dan di masjid. Okey. Dari segi ekonomi, sebelum kedatangan Islam ke Madinah, masyarakat Arab Madinah ditindas dalam urusan perniagaan. Ekonomi dikuasai oleh kaum Yahudi yang berjual beli dengan cara riba dan menipu dalam pinjaman. Maknanya soalan selalu keluar di dalam peperiksaan UPKK, bagaimanakah sistem ekonomi sebelum kedatangan orang Islam, iaitu menggunakan riba dan menipu. Okey, selepas kedatangan Islam ke Madinah, Madinah menjadi kawasan subur untuk pertanian dan menjadi pusat perdagangan utama setelah kedatangan Islam dengan menunjukkan cara jual beli yang halal. Tidak ada sebarang bentuk penipuan. Maknanya selepas kedatangan Islam tiada sebarang bentuk penipuan dan serta rasuah dalam ekonomi Islam. Peniaga tidak lagi ditindas dan Rasulullah telah mendirikan sebuah pasar besar berhampiran pasar Yahudi yang dinamakan Qainuqa. Soalannya famous selalu keluar dalam UPKK. Pasar yang terdapat di zaman Rasulullah, pasar besar yang terdapat di zaman Rasulullah, pasar Qainuqa. Dan di sini juga masa selepas kedatangan Islam Madinah, tiada unsur riba dan penipuan berlaku apabila kita berjual beli. Dan seterusnya, kedudukan ekonomi Islam menjadi kukuh dan seimbang, masyarakat menjadi lebih makmur dan stabil. Sampai di sini saja. Ustaz harapkan murid-murid boleh faham dan boleh rujuk buku teks sebagai rujukan tambahan, dan boleh cari juga carian di internet. Ini Ustaz hanyalah membantu kamu sahaja. Okey, yang selebihnya kamu kena berusaha sendirilah. Okey, sampai di sini saja. Ustaz harapkan kamu berada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.